Indonesia Madani. Bersama saya Stevenson dan Francis ingin melaporkan berkaitan perkembangan inovasi sosial. Saban hari, inovasi tertumpu pada pembangunan inovasi yang berteraskan ekonomi. Namun pembangunan bukan sahaja diukur berdasarkan pencapaian ekonomi dan pembangunan fisikal, tetapi ia mesti diintegrasi dengan usaha-usaha dan program untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Kewujudan inovasi sosial merupakan idea baru dan kritikal bagi memenuhi keperluan sosial yang belum dipenuhi. Dengan itu, pembangunan sosial menjadi suatu dasar yang amat kritikal dalam usaha membangunkan negara keseluruhannya. Baiklah, beralih kepada sahabat saya, Muhammad Ashraf. Terima kasih, Cik Steven. Assalamualaikum dan salam Indonesia Madani. Seperti yang kita tahu, inovasi sosial merujuk kepada aktiviti atau perkhidmatan inovatif yang tersebar melalui organisasi yang bertujuan sosial. Dan pada hari ini saya bersama dengan Cik Saiful. Selamat sejahtera, Cik Saiful. Pada petang ini saya akan bertanyakan apakah perkembangan yang dapat dilihat pada inovasi sosial berkenaan dengan perpaduan. Bagi saya, perkembangan yang dapat dilihat pada inovasi sosial berkenaan dengan perpaduan melalui empat cabaran. Yaitu yang pertama ialah perlu membuktikan inovasi sosial efektif secara mapan terhadap tindak balas kepada masyarakat. Terutamanya apabila masalah sosial wujud, inovasi sosial memainkan peranan yang penting dalam membentuk daya saing dari segi ekonomi dan masyarakat. Okey, yang kedua itu menggambarkan peruntukan wang awam serta menarik sumber pembiayaan awam dan swasta. Hal ini memerlukan pemahaman bersama mengenai apa yang inovasi sosial dan kesan sosial yang boleh diukur. Okey, yang seterusnya yang ketiga iaitu dasar berasaskan kualiti. Dasar berasaskan bukti. Memerlukan bukti mengenai impak yang diharapkan dari tindakan yang terlibat. Okey, yang keempat ialah inovasi sosial dapat membuka jalan untuk membangunkan kelebihan daya saing baru untuk ekonomi. Terima kasih Cik Saiful atas pandangan yang dapat dikongsikan. Seterusnya saya bersama dengan salah satu sahabat saya di Politeknik Kota Kinabalu, Saudara Anwar. Selamat sejahtera, Cik Anwar. Pada petang ini saya akan bertanyakan apakah kesan jika mengabaikan inovasi sosial terhadap perpaduan. Dan jika mengabaikan inovasi sosial, kualiti hidup akan menurun. Seperti mana kualiti hidup dalam masyarakat akan menurun jika tiada sebarang pembangunan terhadap inovasi sosial. Kita cuba bayangkan, jika tiada inovasi seperti telefon pintar, di situ kita dapat lihat seorang perlu menggunakan kaedah seperti surat menyurat. Dengan surat menyurat, seorang perlu mengambil masa yang lama untuk ia sampai ke tempat yang dituju. Lain pula cerita jika surat hendak diberi tidak sampai ke destinasi. Daripada itu kita pada membuat kesimpulan jika inovasi diabaikan boleh mengakibatkan kerugian, malah membawa kualiti hidup masyarakat menurun. Yang kedua pula, bergantung kepada sumber manusia semata-mata. Jika negara seperti Malaysia ingin menggunakan khidmat manusia tanpa bantuan teknologi, kesannya negara akan ketinggalan dalam sektor ekonomi kerana Malaysia tidak mempunyai penduduk yang ramai untuk dijadikan tenaga pekerja. Jika rendah dibandingkan dengan negara jiran seperti Indonesia dan Thailand, mereka mempunyai bilangan penduduk yang lebih ramai. Dengan ini dapat memberi kelebihan kepada manusia untuk bersaing dalam sektor ekonomi. Terusnya, malah jika negara masih berharap kepada tenaga manusia saja, ia akan mengakibatkan produk yang dihasilkan
sedikit tidak seperti menggunakan teknologi. Seterusnya, beratus untuk sebuah produk itu rosak lebih besar jika menggunakan tenaga manusia. Kerana manusia lebih kerap dan tidak terlepas daripada membuat kesalahan. Oleh sebab itu, negara Malaysia memerlukan inovatif dan menghasilkan teknologi yang dapat membantu manusia. Itu saja saya dapat kongsikan dalam pertanyaan ini. Terima kasih Januar atas pandangan yang cukup menarik. Seterusnya saya akan bersama dengan salah satu Raja Politeknik Kota Kinabalu, yaitu Saudara Afiq. Selamat sejahtera, Ya. Afiq. Sejahtera juga. Pertama ini saya ingin bertanya, apakah kepentingan inovasi sosial terhadap kepaduan masyarakat? Oke, terima kasih kepada saudara Acap. Oke, kepentingannya ya terbukti apabila ia merupakan faktor utama untuk mencapai keamanan sosial, daya saing dan kelestarian dalam kalangan masyarakat. Semakin aman masyarakat, semakin tinggi daya saing dan lestari masyarakat, yang membantu untuk terus memperkukuh perpaduan rakyat antara sesama kaum. Kolaborasi antara manusia dan organisasi menggalakkan kerjasama antara sektor dalam menjana hasil, yaitu produk, proses dan perkhidmatan. Itu saja pengungsian saya. Terima kasih Afiq atas kongsian yang cukup menarik. Oke, seterusnya kita akan balik kepada Encik Steven. Terima kasih kepada Asra Firdaus atas laporan anda tadi. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Teruslah bersama saya, Steven dan Francis, bagi mengetahui isu dan perkembangan semasa. Terima kasih dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Our expertise in IT and operational technology helps to advance social innovation and raise the quality of life in the communities we serve. With Hitachi, the future is open to suggestions.